Perlis merupakan negeri terkecil yang terletak di semenanjung Malaysia dengan keluasan 819 km persegi. Pada tahun 2019, jumlah penduduk dianggarkan seramai 254,400 orang yang terdiri daripada pelbagai etnik. Satu artikel yang dikeluarkan oleh bernama mengatakan bahawa Perlis diiktiraf negeri paling selamat di jalan raya di negara ini dengan kadar kemalangan 0.3%, jauh lebih rendah berbanding negeri-negeri lain sehingga penghujung 2019. Jumlah keseluruhan 644. Ini termasuk sekali dengan jumlah maut 21 kes. Okey, parah 3 kes, kemalangan ringan 72 kes. So total keseluruhan adalah 644 kes sepanjang 1 tahun Mei 2019 sehingga Mei 2020. Tambah beliau, statistik kemalangan jalan raya direkod menurun secara mendadak susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19. Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyumbang kadar kemalangan jalan raya di negeri Perlis? Kemalangan jalan raya di tuan 90% adalah keputusan bersikap keputusan PCB. Kan keadaan jalan raya tu mungkin orang kata apa ada berlopak ke, dia memandu dalam keadaan agak laju sikit, dia tak perasan lopak tu besar, and then lopak tu menyebabkan dia kemalangan. Ubah sistem exhaust, sistem brake itu boleh, kegagalan dia berfungsi tu boleh menyebabkan kemalangan juga ni. Ini kesalahan teknikal salah satu. Contoh malam, hujan lebat dan sebagainya. Jelas di sini bahawa sikap pemandu, persekitaran jalan, keadaan teknikal dan cuaca menjadi faktor kemalangan jalan raya di negeri ini. Oleh itu, faktor paling utama ialah sikap pemandu. Timbul pula persoalan, sikap pemandu yang bagaimana menyebabkan kemalangan. Adakah mereka yang selalu berhati-hati dan bertanggungjawab menyebabkan kemalangan? Itu tidak mungkin. So, sikap yang ada pada pemandu ni lah biasanya menjadi penting. Kita tengok masyarakat Malaysia ni terutama sekali ego dia lah. Ego ni terutama sekali bagi golongan muda lah. Kebanyakan kemalangan ni maut ni kita tengok melibatkan umur average dia lebih kurang 16 hingga ke 39 tahun dan kemalangan itu melibatkan motosikal. Biasa kalau di jalan raya ni dia ada sikap yang tinggi. Dia tak akan bagi peluang sebenarnya. Dia akan rasa tercabar dan ataupun ada yang berobok. Jalan raya ni biasa orang muda ni mereka nak ada provokasi. Itu salah satu mungkin lah salah satu genetik atau sikap yang tak berapa elok. Sikap menyebabkan kemalangan mostly ada 3. Ego, kurang sabar, tak fokus sama-sama memandu. Kalau ego ni dia lebih kepada tak nak mengalah. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perlis berpendapat bahawa penggunaan gadget ketika memandu juga menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya. Hal ini kerana pengguna jalan raya merasakan bahawa menjawab panggilan atau membalas mesej ketika memandu adalah penting tanpa menyedari perbuatan tersebut boleh menyebabkan kemalangan dan berlaku kematian. Siapa lagi penyebab kemalangan? Sudah pasti pemandu yang tidak bertanggungjawab dengan sikap suka melanggar lampu isyarat, berlumba di jalan raya dan memotong di garisan berkembar. Yang pertama sekali, kalau kita nak memandu kenderaan, pastikan kita ada lesen lah. Itu paling penting. Kena ada lesen dulu. Yang kedua, kena ada road tax. Kan? Kalau insurans tak ada, confirm road tax pun tak ada kan.
Sebab dua benda ni adalah penting. Sekiranya berlaku kemalangan, kalau apa orang cakap maut tu kita tak boleh nak cakap apa lah kan, dah memang maut. Tapi kalau dia macam patah ke apa semua kan, insurans ni boleh lah juga orang cakap apa, cover dia punya apa, misalnya dia tak dapat bekerja dalam tempoh 3-4 bulan kan. Sebab tu pentingnya saya cakap dia ada insurans dan road tax motosikal tu. Yang selainnya mandu secara berhemah kan, ingatlah orang yang tersayang. Sebab dia dalam 3 aspek yang saya sebut tadi, yang paling utama tu adalah sikap manusia tu. Kalau kita sendiri tak berubah, kadang-kadang kena horn pun dah tak boleh kan. Baru kena horn, sudah nak apa tu jadi buli jalanan tu. Baru kita kena horn kan. Tak puas hati bersepah nak horn aku. Lepas tu ligal dan jadi pergaduhan. Itu dah kemalangan satu kes. Lepas tu dah jadi kes jenayah pula bergaduh. Pesanan tu dia macam ni dulu. Setiap orang yang memandu atau setiap pemandu dia perlu ada sifat tanggungjawab. Kalau tak ada tanggungjawab tu, dia memang boleh berlaku kemalangan lah. Sebab kalau berlaku kemalangan, bukan sahaja dia yang terlibat, dia akan melibatkan pemandu atau pengguna jalan raya yang lain. Contoh motosikal, kalau dia terbabas sendiri je, jatuh kat situ ataupun macam meninggal ataupun memang melibatkan dia je, itu kita nampak kesan dia tak sampai melibatkan orang lain lah. Tapi kalau kata disebabkan dia, contoh kita biasa tengok kenderaan 2-3 kenderaan yang di highway ataupun di tepi jalan yang boleh berlanggar antara satu sama lain, kadang-kadang bukan punca daripada kereta yang tu, mungkin disebabkan oleh orang lain yang dah tadi, kalau katakan motosikal dah lepas, tapi yang lain tu yang berlaku accident. So maknanya benda pertama adalah tanggungjawab lah. Dan setiap kita perlu bertanggungjawab kalau kita kata bawa kenderaan tu, kita ada penumpang lain lagi yang di dalam kenderaan. So maksudnya kita bertanggungjawab juga kepada nyawa yang kita bawa tu. Kalau contohnya kalau bas lagi lah. Kalau bas ni kata dah 40 penumpang. So seorang pemandu tu bertanggungjawab pada 40 penumpang yang di dalam tu. So sifat tanggungjawab tu benda pertama lah. Yang keduanya sentiasa patuhi undang-undang dan peraturan jalan raya. Sebab kita kalau ikut daripada dulu sampai sekarang ni memang nak kata isyarat lalu lintas, tanda-tanda tu semua dah ada, ratu jalan semua dah ada dah. Peringatan-peringatan semua dah ada. Cuma terletak kepada pemandu tu, sama ada dia nak patuh ke tak patuh. Dalam rancangan dan tindakan kita, yang mana yang kita boleh terbaik lah sampaikan kepada semua pengguna jalan. Cuma nak minta pengguna jalan untuk ambil perhatian sikit terhadap amaran-amaran, sembot-sembot, garisan jalan yang kita dah buat lah. Kalau semua boleh patuhi, kalau saya rasa kita boleh kawal lah kadar kemalangan. Terutamanya di negeri kita lah. Pentingnya kita sebagai pemandu untuk mengekalkan tahap profesional kita sebagai pemandu, sebab kita tidak boleh emosi ketika kita berada di jalan raya. Pesanan saya sebagai seorang pemandu kepada pemandu yang lain, kita ubahlah sikap kita. Sikap sebagai seorang pemandu ni penting. Kita kenalah bertolak ansur dengan pemandu lain, hormat pemandu yang lain. Jangan terlalu ikutkan perasaan, sentiasa mengalah. Yang paling penting sekali, terapkan nilai murni dalam hidup. Sudah terang lagi bersudut bahawa faktor utama kemalangan jalan raya di negeri Perlis adalah disebabkan sikap pengguna itu sendiri yang sering mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Setiap pengguna jalan raya perlulah mempunyai sikap bertanggungjawab dan saling bertolak ansur sesama pengguna lain. Sikap mementingkan diri sendiri hanya mengundang padah dan lebih buruk lagi mungkin berlaku kemalangan hingga meragut nyawa. Peribahasa biar lambat asalkan selamat memang perlu dipraktikkan, tetapi pada laluan yang dihaskan.